what it takes to pull this down. I do it till the sun goes down, and all through the night time. Oh yeah. Oh yeah, I tell you what you wanna hear. Put my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around and show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Break down, only alone I will cry out loud. You'll never see what's hiding out deep down. I know, I've heard that to let your feelings show is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. Yeah, yeah. I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around and show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. I put my arm around, show you how strong I am. I'll put my arm around, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable. I'm unstoppable today. As you laying eyes in the middle of Zoom, heat waves being faking me out. Can make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been faking me out. Can't make you happier now. Usually I put something on TV, so we never think about you and me. But today I see our reflections clearly. Hollywood laying on the screen.
something so loving, but no, I gotta let you go. You'd be better off with someone new. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. I just wonder what you're dreaming of when you sleep and smile so comfortable. I just wish that I could give you that bad look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. He waves been faking me out. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang dah bersama kita pada sesi malam ni. Semua dah dimaklumkan dengan tajuk kita malam ni. Apa dia itu? Super Syah. Cuba share balik poster tadi tu. Saya nak tengok balik. Jadi Farah ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan ruang dan juga masa bersama-sama kita. Kita mendapat orang kata apa, input dan informasi pada apa berkenaan dengan perkongsian Prof Madya Dr. Rosni pada malam ni, iaitu bertajuk 7 sebab kenapa perlu berdetox ketika Ramadan. Saya nak minta siapa yang bijaksana ni. Okey, siapa yang bijaksana yang memang alert, yang memang alert setiap hari everyday, Super Syah dan tim saya, Anis Najiha ada kongsikan berapa hari lagi kita nak menjelang Ramadan. Cuba komen di ruangan chat dulu sebelum kita tunggu Prof Madya Dr. Rosni masuk. Berapa hari lagi? Cepat. Siapa yang memang Super Syah dengan Anis kan? Setiap hari. Cuba komen. Komen di ruangan chat. Takkanlah lupa. Berapa hari lagi? 10 hari terbaik Kak Ju. 10 hari lagi. Okey, baiklah. Terima kasih kepada yang memang alert dekat ruangan chat. Memang terbaik sangat-sangat. Okey, baiklah. Dr. Rosni pun dah bersama dengan kita. Sebelum tu Farah ucapkan terima kasih kerana Farah ucapkan lagi sekali kerana sudi meluangkan waktu dan meluangkan masa bersama sesi kita pada malam ni, di mana Prof Madya Dr. Rosni nak berkongsikan kita kenapa perlu kita berdetox, dan sebab apa kenapa perlu kita berdetox di ketika bulan Ramadan ni. Paling penting lah kan. So sambil-sambil kita berpuasa, apa lagi manfaat dan kebaikannya. Tu yang paling penting sekali. So Farah nak mengucapkan terima kasih kepada Tuan Amir, Kapten Badrul, Tuan Bakar Osman, Tuan Faiz, Tuan Fikri, Haizat, Tuan Iman, Kak Ju, yang ni memang setia bersama kita every week ni. Dan juga Tuan Khairul. Siapa lagi bersama kita?
Kak Nur Haslinda, Tuan Saiful, Tuan Yusuf, Juwita, Nur Helmi. Terbaik, hampir 19 orang dah yang bersama kita. Dah 20 orang. Terbaiklah, Alhamdulillah. Dan juga Puan Nur Zakiyah. Okey, terima kasih kerana dah bersama dengan kita. Jadi Farah tak nak mencuri masa terlalu lama. Farah ingin serahkan MC seterusnya untuk memperkenalkan Dr. Madya, Prof. Madya Dr. Rosni untuk sesi malam ini. Teruskan Anis. Okey, baik. Assalamualaikum semua rakan-rakan Bayu yang telah pun hadir ke sesi pada malam ini. Saya harap semuanya sihatlah. Okey, baik. Sekarang ni saya akan sentuh beberapa pengenalan mengenai Prof. Madya Dr. Rosni, di mana beliau merupakan pensyarah Universiti Berjawatan Prof. Madya dan juga perunding utama perubatan naturopati, dan beliau berasal daripada kampung Kuak Luar Pekalan Hulu Perak. Tak silap saya ini kat Keruh, betul Dr. Rosni? Dr. Rosni dengar tak tu? Okey, tak apa. Mungkin Dr. Rosni tak dengar. Okey, baik. Kemudian saya akan sentuh mengenai kelulusan akademik beliau, di mana pada tahun 1998 beliau nutrition di UKM. Pada tahun 2022 beliau mendapat kelulusan Food Technology Analytical Toxicology di UMS Mardi. Pada tahun 2009 PhD Biochemistry Protein and Proteomics. Kemudian pada tahun 2005 beliau belajar secara berguru di mana ilmu bekam darah dan juga bekam angin. Pada tahun 2008 ijazah sarjana muda sains perubatan homeopati oleh Azbudi International Homeo dan Naturomedic Institute of Malaysia dengan kerjasama Indian Board of Alternative Medicine IBAM. Pada tahun 2014 beliau juga mendapat sijil asas bekam kaedah Ashifa oleh Pusat Perubatan Darul Shifa Cawangan Sabah dengan kerjasama Persatuan Ulama Sabah. Kemudian pada tahun 2014 pula beliau mempelajari dan telah dianugerahkan sijil asas tahap 1 dan sijil pertengahan tahap 2 kaedah rawatan pembetulan tulang belakang dan pinggul oleh Rusihat Malaysia dan Institut Yumehu Indonesia. Pada tahun 2015 pula beliau mempelajari dan telah dianugerahkan sijil asas akupuncture oleh Dr. Wada School Indonesia. Okey, itu adalah sedikit yang saya sentuh ya mengenai Prof. Madya Dr. Rosni ni. Memang betul Encik Aizat, memang orang hebat. Jadi di sesi Q&A ni bolehlah kita nak tanya apa segala soalan lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Farah. Okey, baiklah. Sebelum tu saya nak tanya, suara saya jelas ke? Ke sangkut-sangkut ke? Biasalah kita menggunakan network ni kan. Jelas ya. Thank you Super Syah. Okey, baiklah. Terima kasih pada malam ni dah hampir 24 orang dan 24 orang dah. So Farah rasa macam wow, terujanya kan. Mesti perkongsian doktor pada malam ni insya-Allah memberi kita banyak manfaat dan informasi untuk kita praktiskan sepanjang bulan Ramadan ini tanpa melengahkan waktu dan masa. Terima kasih pada yang baru hadir, yang baru masuk tu. Kak Nur Aisyah, Puan Syafilda, Kak Nur Zakiyah, Tuan Hakim dan juga Puan Siti Rahmah. Ada lagi yang Farah tak sebutkan nama ke? Farah tak nampak. Okey, dan juga Puan Wati baru je masuk. Okey, Alhamdulillah. Dah 25 orang. Okey, baiklah. Jadi, terima kasih pada yang dah on camera. Farah memang suka siapa yang on camera ni, dia memang akan keluar dekat first page orang panggil. Saya Farah tak sebut. Okey, baiklah Tuan Fikri. Saya dah sebut 3 kali ni Tuan Fikri. Terima kasih. Oh, Tuan Mio pun ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuan Mio. Walaupun namanya Adsyad. Tapi dia bersama dengan kita. Okey, baiklah. Terima kasih. Siapa yang sudi lagi bersama untuk on camera. Orang kata lagi apa? Lagi diutamakan lah di first stage tu. Tu yang best sekali. Boleh on camera bersama kita pada malam ni.
Jangan malu, jangan segan. Okey baiklah. Terima kasih pada tu dia Kak Wati pun dah bersama dengan kita dah. On camera bersama-sama. Farah rasa teruja, seronok bila ramai yang bersama-sama on camera ni sebenarnya. Okey baiklah. Tu dia Tuan Faiz. Wow. Seronok ni sebab ramai yang bersama kita. Okey. Sebelum Farah serahkan mic ni kepada Prof Madia Dr. Rosni. Farah nak ucapkan ribuan terima kasih lagi sekali kerana sudi melapangkan waktu dan juga ruang untuk bersama-sama di sesi kita pada malam ni. InsyaAllah perkongsian ini akan memberi manfaat kita dan dapat kita gunakan sepanjang bulan Ramadan nanti. Alhamdulillah. Hai Puan Aisyah. Kak Aisyah, terima kasih kerana on camera. Ya Puan Juwita, ada soalan ke? Dia ada raise hand. Boleh on mic kalau nak berkata-kata. Ke tekan tu? Okey, tak mengapa. Okey, baiklah Prof. Saya serahkan mic pada Prof. untuk bersama-sama kita untuk sesi malam ini. Terima kasih. Prof dah hilang dah daripada radar kita. Mungkin internet dia slow sikit pada malam ni. Okey, tak mengapa. Kak Juwita ada soalan ke? Sementara kita tunggu Prof Dr. Rosni masuk kembali. Ada soalan ke? Oh, tak, saya rasa dia tertekan. Dia tekan lagi sekali. Puan Aisyah boleh handle ke? Puan Aisyah boleh ke bersama-sama kita sementara kita tunggu? Kita tunggu Dr. Rosni. Boleh berikan sedikit perkongsian sebelum kita bersama dengan Dr. Rosni. Saya rasa internet dia. InsyaAllah Boleh? mungkin. Ya, terima kasih apa ni? Cik Farah. Okey. Okey. Silakan. Saya pun lain di tempat saya ni pun tidak berapa okey juga sebab saya dari kampung. Di kampung jadi lain agak stuck sikit lah. Kalau blackout tiba-tiba hilang itu. Jadi alhamdulillah, cuma itulah cantik tajuk perkongsian hari ini Dr. Rosni yang akan share. Tujuh sebab kenapa perlu berdetox ketika Ramadan. Okey, kita nampak ada satu soalan. Jadi kampungnya di mana, Pak? Okey. Kampungku di Ulu Tumani. Di Ulu, sangat pendalaman Sabah. Alhamdulillah, duduk di pendalaman ni banyak cabaran dia. Dari segi akses jalan raya, kemudian dari segi accessibility in terms of bekalan elektrik, air apa semua tu. Tidak, bukan daerah Inanam. Daerah Kemabung. Jadi daerah pendalaman lah ni, pendalaman Sabah. Saya duduk di pendalaman Sabah. Jadi balik pada tajuk hari ini sebelum Dr. Rosni masuk. Tajuk hari ini tujuh sebab kenapa perlu berdetox ketika Ramadan. Memang kita tahu bulan Ramadan ni alhamdulillah banyak fadilat dia. Banyak so kita nak rehatkan kita punya organ utama iaitu perut. Perut daripada melakukan proses pencernaan apa semua. Detox ni pun bagusnya ketika bulan Ramadan kita sedang melatih badan kita untuk fokus kepada detoksifikasi saja. Jadi kalau untuk detoksifikasi sahaja semata-mata sepanjang bulan Ramadan ni, bila usus kita berehat daripada bekerja pada waktu siang, kemudian kita berdetox pada waktu malam, which is selepas berbuka puasa baru kita mulakan detox, insya-Allah proses detoksifikasi itu akan berlaku. Macam contohnya kita akan membuang air besar, membuang air kecil, berpeluh, kemudian kahak akan banyak keluar sepanjang hari berpuasa itu.
itu adalah petanda bagus. Badan kita boleh melakukan detoksifikasi secara lebih sempurna lagi, sebab perut kita sedang berehat, tidak menerima apa-apa makanan. Jadi saya pun sendiri sudah pernah berdetoks sepanjang bulan puasa tahun lepas, dan memang tidaklah detoks full, tapi sangat-sangat membantulah detoks pada bulan puasa. Okey, tata cara penggunaan detoks ni pada bulan puasa memang kita akan share juga. Yang ini mostly hari biasa, pada hari biasa. Dan healing crisis sepanjang bulan Ramadan itu pun tetap kita akan alami lah kalau kita guna detoks ni pada bulan puasa. Contohnya yang akan dirasai oleh si pengguna detoks, soalnya mengantuk yang luar biasa lah. Lagi kan kalau bulan puasa kita tak makan, memang mengantuk. Coba bayangkan kalau dengan detoks lagi. Mengantuknya tu super hebat. Memang sampai, kalau botol nombor 1 selalunya bagi orang yang tak kuat badan dia, maksud saya imun sistem dia memang ada masalah, memang dia akan jadi sangat-sangat mengantuk lah, yang memang dia tak boleh memandu, nak tidur saja memanjang, rasa nak tidur, tapi kalau dia tidur waktu malam, insya-Allah lebih nyenyak, lebih lena lah, dia dapat kualiti tidur yang lebih baik lagi. Jadi healing crisis kalau kita rasa masa bulan puasa itu jangan takut ketika berdetoks, itu proses yang bagus. Cuma nikmati saja healing crisis tu, dan kita tahu simptom-simptom yang kita rasa ni ada 12 simptom tu, ataupun 12 healing crisis yang kita rasa itu, kita lalui saja proses tu. Dengan syarat masa berbuka puasa, memang kita kena amalkanlah cara berbuka puasa yang betul. Jadi insya Allah Dr. Rosni akan masuk sekejap lagi. Saya hanya kongsi sedikit saja. Jadi siapa-siapa yang belum pernah berdetoks dalam masa yang setakat sekarang ni, dah 3 bulan Bayu Detox ni dah diperkenalkan oleh Bayu sendiri, dan kolaborasi ini sudah hampir 3 bulan. Jadi siapa-siapa yang belum lagi ambil detox, Bayu Detox, cubalah amal sendiri masa bulan puasa ni. Saya kira mencabarlah, saya mencabar kita semua untuk berdetox pada bulan puasa ni, sebab kita sudah mengalami apa orang bilang krisis immunity yang agak ni kan. Jadi insya-Allah Dr. Rosni sudah masuk. Insya-Allah dia punya perkongsian lebih hebat daripada saya lah. Okey. Saya serah balik pada Cik Farah. Okey, terima kasih Kak Aisyah Batrisha. Walaupun sikit je, tapi seronok sangat dengar kan. Daripada jauh sana sampai ke Semenanjung kita. Okey, baiklah. Dr. Rosni pun dah kembali. Jadi saya nak serahkan untuk sesi ini sepenuhnya kepada Dr. Muhammad Rosni. Silakan Doktor. Okey, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana dapat kembali bersama-sama pada malam ini. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Okey. Alhamdulillah, boleh. Jelas Doktor. Terima kasihlah kepada pengurusi majlis, kepada Tuan COE dan tim daripada Bayu yang telah menjemput saya kembali untuk setelah beberapa kali berapa lama setelah itu tak jadi kan. Jadi malam ni alhamdulillah kita dapat bersama kembali Dan saya punya line pula malam ni bermasalah. Jadi beberapa kali keluar masuk. Okey, dan alhamdulillah saya ni baru masuk rumah kebun ni. Jadi tu yang sedang test juga dia punya line internet. Memang duk test 2-3 hari dah okey, laju. Malam ni pula dia buat hujan lebat. Minta maaf lah tuan-tuan perempuan. Jadi suasana di sini pun memang lain macam sebab dalam hutan, dalam kebun, bunyi unggas sana sini. Jadi mood saya sebenarnya untuk sharing sangat-sangat meningkat sangat malam ni, terutamanya bila dalam suasana begini lebih santai, sembang santai malam ni.
Jadi berbalik kepada detox tu kan, memang saya waktu tak jadi kita buat malam tu, saya rasa agak kecewa lah sebab saya nak sampaikan satu benda yang penting, satu benda yang penting dan terjadi. Farah. Okey, saya rasa memang line doktor memang masih mencemburui kita pada malam ni. Tak mengapa. Tak mengapa. Saya serah, boleh ke Kak Aisyah untuk berkongsi, sambung balik perkongsian? Apa tu? Perkongsian. 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 Puan Aisyah boleh jawab soalan, kau ada soalan-soalan awal yang akan diberikan. Ya. Okey, kita buka lah soalan-soalan, mana tahu insya-Allah mana saya boleh jawab, saya jawab. Nanti kita akan forward kepada Dr. Rosni lah, mana soalan yang berat untuk saya jawab tu kita akan bagi Dr. Rosni untuk jawab. Kita buka pada ahli-ahli dalam dalam live ni, dalam Zoom ni untuk tanyakan soalan. Sekiranya ada soalan boleh terus bertanya untuk sesi kita pada malam ni. Tak ada masalah, boleh terus bertanya. Okey, sementara kita tunggu soalan daripada yang hadir pada malam ni, saya nak tanya kan. Mungkin Puan Aisyah boleh cerita sikit apa itu detox. Mungkin ada lagi pertanyaan daripada Ya Allah. doktor dah kembali. Welcome back doktor. Hujan yang memberi ujian. Iya. Ujiannya adalah hujan. Ujiannya adalah hujan. Ujiannya adalah hujan. Doktor mungkin tak perlu on camera. Kita cuba dulu kalau dapat untuk speak je okey kot. Saya rasa sebab mungkin internet dia coverage dia ada problem. Sementara kita tunggu doktor untuk bersiaran. Okey, untuk Kak Aisyah, ada pertanyaan daripada Iman. Dia kata, mungkin Puan Aisyah boleh cerita sikit apa itu detox. Dengar ke? Kak Aisyah dengar ke? Sekejap, Cuk. Kak Aisyah termute. Okey. Okey, untuk detox ni, dia banyak sebenarnya nak share. Kalau kita cerita apa itu detox. Tapi kalau dari sudut perubatan naturopati ni, kita cakap detox ni kita nak bantu keluarkan apa bahan yang tidak perlu dalam badan, kita kasih keluar. Kita kasih keluar daripada badan kita lah. Selalunya detox ni kita cakap sebelum-sebelum ni kita cakap untuk orang yang dah terima vaksin, persediaan sebagai vaksin, untuk persediaan sebelum menerima vaksin. Tapi dalam masa yang sama kita beri detox ni untuk orang yang memang ada masalah kesehatan ataupun nak sehat. Bila kita cakap orang yang ada masalah kesehatan ataupun orang yang memang nak sehat, maknanya detox ni kita kena buat bersungguh-sungguh lah. Sebab itu Dr. Rosni datangkan detox ni dalam bentuk yang cairan semburan ke bawah lidah supaya kita guna tu memang kita dapat kesan yang optimal. Bukan sikit-sikit saja tapi yang optimal. Banyak manfaat dia dalam masa 1 bulan. Bila guna 1 bulan, dia didatangkan dalam 3 botol. Guna 1 bulan, maknanya bulan pertama ataupun minggu pertama itu dia lebih kepada detox umum. Bila cerita umum, macam saya selalu cakap sama pasien saya ataupun pelanggan saya, detox nomor 1 ni untuk cuci habis semua kotoran-kotoran daripada badan kita. Kotoran apa tu? Soalnya metabolite lah, bahan yang unwanted yang tidak digunakan oleh badan kita. Hasil daripada kumuan proses
metabolisme sel-sel dalam badan kita. Dia bekerja secara nanomite ataupun nanopartikel. Dia bekerja dalam sel-sel yang kecil. Dia akan push kita punya badan untuk keluarkan asid-asid, toksin-toksin daripada badan kita, dikeluarkan daripada badan kita dan melalui proses perkumuan, perpeluhan, pertijahan, apa semua itulah. Dan selalunya kalau orang yang pertama kali berdetox dan sejenis yang memang dia ada masalah penyakit metabolik, macam contohnya kencing manis, masalah berpeluh, dia punya bau peluh tu, akan bau tengik ataupun bau lebih teruk lah bau badan dia tu. Tapi jangan risau sepanjang berdetox, sebab sepasa tempo detox tu saja bau peluh dia tu macam tu. Ataupun mungkin masa dia berdetox dia akan cirit-birit. Jadi kita tengok dalam slide ni yang dipaparkan ni, bila detoksifikasi berlaku, sebenarnya badan kita dah dirangsang oleh bahan remedi yang ada pada semburan detox ni. Contohnya macam yang di sini yang ditunjukkan ini silika. Silika ni dia masuk dalam sistem darah kita melalui bawah lidah, masuk dalam sistem darah, pergi ke otak bagi signal ke sistem badan kita. Badan kita akan dirangsang untuk melepaskan enzim-enzim yang tertentu dalam sistem GIT kita ke, sistem usus kita ke, dalam sistem hati kita, impah kita, untuk keluarkan toksin daripada badan kita tu. Jadi kalau orang tak sihat, dia memang akan mengalami rasa healing krisis yang teruk lah. Jadi, tapi jangan risau pula kalau orang yang dia memang super sehat, dia ambil detox, dia tak rasa apa-apa. Maknanya, kalau dia ambil detox, dia tak rasa apa-apa, jangan kata detox itu tidak berkesan. Sebenarnya dia masih lagi berlaku proses detoksifikasi itu. Tapi dalam kadar healing krisis dia tu sangat minimal, sangat yang macam tak ada rasa apa-apa. Tapi detox berlaku juga dalam badan dia. Dia kencing secara normal, dia berak secara normal. Dan dia memang orang yang sehat ini kan, selalunya dia perasan dia sehat sebenarnya. Sebenarnya dia sakit juga, dia ada masalah juga. Cuma jarang dia nak ekspres sekian rasa sakit dia tuh. Sebab kita cakap orang yang sakit dia akan mengakulah dia sakit, tapi orang sehat jarang dia mengaku aku sakit. Nah, dia akan terus macam aku sehat, aku perlu detox. Aku sehat, aku tak perlu detox. Aku makan benda-benda ini, aku tak perlu berdetox. Ini pahaman yang salah. Makanya kalau kita memang sehat, nak sehat lagi kita berdetox. Dan selalunya kalau kaedah kami ini kita akan gabungkanlah detox dengan bekam. Detox dengan bekam. Makanya detox dulu 1 bulan, baru kita suruh berbekam. Supaya proses detoksifikasi itu berlaku dengan baik. Sebab bila cerita pasal bekam, kita keluarkan darah yang tertinggal di bawah kulit kita. Ikut poin-poin tertentu tuh. Contohnya macam bekam sunnah, dia ada poin-poin tertentu dia. Kita tekap cawan bekam di situ, di sekian-sekian poin, kita tarik darah kotor tuh. Kita panggil darah kotor ataupun CPS lah. CPST, causative pathological substance. Jadi bila kita tarik keluar asid-asid yang berlebihan daripada badan menggunakan konsep bekam itu sendiri, insya Allah dia akan dapat double detoksifikasi daripada badan dia. Jadi itu yang kita cakap, bila kita combine dengan biodetox, proses detoksifikasi itu lebih baik. Dan supaya kita sarankan juga semasa Ramadan, jangan takut nak berbekam. Tidak akan mudarat juga kalau berbekam ketika bulan Ramadan. Jadi kalau combine dua benda ni, berdetox kemudian berbekam, insya Allah dia dapat double manfaat lah, manfaat berganda-ganda lagi. Kalau 7 sebab kenapa perlu berdetox, maknanya dia dapat 14 sebab kalau berdetox dan berbekam. Dia dapat 7 kali 2 lah kan dia punya manfaat tu. So kalau saya cakap lebih-lebih pasal detox ni, kalau banyak dokter sudah terangkan dalam perjumpaan sebelum-sebelum ni, kita boleh akses dalam YouTube channel Bayu sendiri. Merasa ragu boleh search di situ lah.
ataupun banyak perkongsian testimoni-testimoni yang sebelum-sebelum ni pasal kesan AEFI itu sendiri, kemudian kesan alergik pemakanan apa semua. Orang bilang kita go through that thing. Baca dulu, pahami, kalau tak faham ataupun ada keraguan, bertanya pada yang arif lah, kepada Dr. Rosni ataupun kepada saya sendiri pun insya-Allah lah akan bantu. Sebab ramai lagi yang tidak dapat orang bilang masih ramai yang masih ragu. Ragu bila sudah dapat dia simpan dulu ini detox nih. Dia tak tahu bila masa dia nak start. Ini adalah orang bilang kita punya usaha sendiri nak bagi tahu kita punya pelanggan bila sudah dapat itu detox teruskan sejak guna. Sebab kita cakap detox ini adalah kita nak pastikan badan kita ni disingkirkan itu bahan-bahan toksik daripada badan kita. Kita punya, sebab bila toksin keluar daripada badan Manisha. Bu Aisyah pula. Kak Aisyah pula ada masalah. daripada berbanding orang lain yang tak pernah kenal detox. Lagi yang saya ragu, yang saya kesian, ramai yang bertanya sama saya, kenapa tidak jual 1 botol? Kenapa tak jual 1 botol saja? Kenapa perlu 3 botol? Dan saya nak kongsi sama anda semua, kenapa 3 botol? 3 botol itu 1 bulan. Mana ada benda yang orang bilang mujarab. 1 minggu awak buat, awak sudah dapat kesan optimum. Tidak, kita kena buat orang bilang bersungguh konsisten. Bila konsisten kita dapat manfaat lebih baik berbanding orang bilang buat sikit-sikit dan mengharapkan pulangan yang besar. Itu pelik. Sama juga macam kita makan madu. Makan madu hari ini belum tentu hari ini hilang sakit tekak. Kita kena konsisten makan itu madu supaya sakit tekak itu hilang. Ataupun kita cakap makan madu supaya kita punya perut usus kita makin baik. Nah, manfaat madu ini kalau digabungkan dengan detox pun banyak dia punya manfaat. Jadi cara penggunaan sepanjang bulan Ramadan ini sebenarnya benda tu boleh disinergikan. Boleh orang bilang dibersamakan. Dengan syarat rujuk pada orang yang insya-Allah arif lah. Macam Dr. Rosni. Insya-Allah saya pun boleh bantu juga. Dia tanya saya, oke Dr. Rosni sudah masuk balik, kita serah sama dia. Okey, saya sambung teruslah. Sementara line internetnya okey ni. Aduh, hujan pun baru slow down. Dah nak berhenti dah. Dengar semua? Semua boleh dengar? Dengar, doktor. Minta maaf lah, saya dah cuba masuk keluar. Okey. Detox berdasarkan pengalaman pesakit saya yang daripada tahun 2013, 2014, 2015 sampailah 2021 terutamanya di musim bulan puasa, bulan Ramadan, dia orang punya bila dia orang buat detox ni, keberkesanan dia berganda-ganda, berbeza dengan bukan sekat buat detox, buat rawatan apa pun, kalau dalam bulan puasa ni memang dia lagi cepat pulih lagi cepat sembuh, lagi cepat mencapai target kita lah. Kalau target nak buang segala racun-racun dalam tempoh sebulan bulan puasa tu, saya boleh katakan keberkesanan dia berganda-ganda. Kalau saya boleh cakap 10 kali ganda, saya boleh cakap 10 kali ganda. Lebih hebat dia punya keberkesanan dia berbanding dengan bulan biasa-biasa yang kita makan banyak ni. Itu kelebihan bila perut kosong. Dengan syarat waktu buat detox tu memang kena berpuasa dengan cara puasa yang sebenar lah. Mana kata kita kurangkan makan, terutamanya waktu berbuka tu kurangkan makan, minum sekadar untuk menghilangkan dahaga. Jangan sampai senak perut, sampai tak boleh nafas, tak jadi. Dia setakat kalau kita berbuka puasa dengan makanan yang sederhana, minum pun minum yang sederhana, memang berkesan. Keberkesanan detox dia lain macam. Saya boleh kata 10 kali ganda lah daripada bulan-bulan biasa. Jadi ini yang kita kena rebut
peluang yang setahun sekali je kita akan berada di 1 bulan komplit. Dan 1 bulan ni kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, memang bertepatan dengan detox saya ni 1 bulan. Okey. 1 bulan ni bertepatan, 1 bulan Ramadan ni bertepatan dengan penggunaan 1 bulan set detox. Siapa-siapa yang nak buat, bermula daripada first day bulan puasa sampai genap 30 hari puasa, ataupun 29 hari puasa memang cukup. Okey, itu kaedah yang sedang dipancarkan oleh kita punya Tuan Syah ni. Ini kaedah detox. Kaedah detox ni ini merujuk kepada kaedah yang saya rasa dia dah ubah ni di Semenanjung punya kan. Ini waktu Semenanjung ni ya. Jadi selepas berbuka puasa tu kita tunggu dalam pukul 8.30 kita boleh daripada pukul ini dia dah modify ni ya. Sekejap. Okey, pukul 8 pukul 8 ini ngamlah dengan waktu Semenanjung. Pukul 8, 5 spray, 8.30, 5 spray. Dia buat setiap setengah jam. Yang penting waktu malam memang kena ambil dalam 7 kali. Waktu sahur pula 3 kali ya. Setiap setengah jam juga. Itu contoh je pukul 4, pukul 4.30, pukul 5. Ini bergantunglah kepada berapa awal lah. Ada orang yang ambil sahur sangat awal lah, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Jadi adjust balik ya. Itu saya bagi yang kebanyakan orang itulah masa dia orang berbuka puasa memang samalah. Tapi bersahur boleh jadi berbeza-beza. Kalau berbuka puasa pun berbeza-beza memang pelik lah. Itu memang dah terkeluar daripada landasan puasa yang sebenar. Tapi sahur memang ada orang yang pukul 2 pagi saya tahu ada yang bersahur dah. Lepas tu dia tidur, dia tak bangun-bangun dah. Bangun sembahyang subuh je. Sama juga. Kalau bangun awal, start awal. Buat 3 kali awal. 3 kali waktu pagi dan juga 7 kali waktu malam. Dapat 10 kali juga. Dan setiap kali tu memang 5 spray bawah lidah. Kalau pasal spray bawah lidah, tadi dah saya tengok dah diterangkan balik. Berulang-ulang kali dah kita bincangkan. Memang saya bagi kaedah di bawah lidah tu memang ada sebab. Dan sebab dia untuk mempercepatkan proses detox tu memberi keberkesanan yang optimal. Bila diambil dengan betul, memang kita akan dapat manfaat yang besar daripada proses detox tu lah. Okay. Dan kita nak rebut bulan puasa ni, ini yang saya frust bila tak jadi bagi detox berkaitan Ramadan ni, saya agak frust sebab saya nak cerita kelebihan dia. Yang pertama saya nak highlight 10 kali ganda. 10 kali ganda. Tuan-tuan perempuan cuba sendiri akan rasa. Sekarang ni puan Jariah, puan Jariah pun dah rasa. Ini belum bulan puasa lagi ya. Dia rasa perlu merecik-recik ya. Ini yang saya nak sebenarnya. Dia detox yang betul tengok dia lap-lap ke tisu sekarang ya. Dia detox yang sebenar ni memang kita akan kuat berpeluh. Sebab berpeluh ni salah satu jalan yang paling antara jalan yang paling berkesan. Sebab dia berpeluh ni boleh sentiasa. Kencing, membuat air besar ni dia timing ya. Mungkin 2-3 kali sehari ya, paling-paling ya. Tapi berpeluh ni dia boleh sentiasa. Malam ke, dalam aircon ke, di luar aircon ke, semua dia boleh berpeluh. Itu yang kita nak. Jadi kalau badan basah, badan berbau, sementara buat detox tu biarlah. Tak apa, korban. Tapi tengok setelah genap sebulan detox tu, badan tuan-tuan perempuan memang akan lebih sihat. Rasa lebih selesa. Untuk orang yang dah cedera akibat vaksin ni, ini nak fokus pasal vaksin. Memang setelah detox tu, daripada gastrik dia yang teruk pun dia akan pelan-pelan hilang. Migraine yang teruk pun akan pelan-pelan akan hilang. Okay. Dan juga penyakit-penyakit lain lah yang dia ada pun dia akan perlahan dia akan hilang. Orang lelaki ramai yang gout. Pesakit gout pun ramai yang pulih ya di bulan puasa bila dia amalkan detox saja. Dia amalkan detox saja, pengalaman saya dulu. Dia tak ambil pun ubat gout lagi. Sebab dia selepas detox dia boleh ambil ubat set gout lagi ya. Saya pun ada ubat set anti gout. Tapi dia orang cukup detox sebulan, lepas bulan Ramadan tu dah boleh makan macam-macam. Lepas tu lupa diri dah, itu masalah dia.
Lepas dah boleh makan macam-macam, tak bengkak kaki, tak bengkak ada tangan, dia dah lupa diri. Itu masalah dia. Memang berkesan. Bulan puasa ni bila dibuat dengan betul, bila dibuat dengan mengikut betul-betul 7 kali malam, 3 kali pagi. 3 kali pagi tu sebelum waktu sahur lah. Bukan dah selepas subuh. Itu dah kira batal puasa pula. Saya bukan nak suruh sampai buat detox ni sampai batalkan puasa. Saya tak bertanggungjawab dan tak mau terlibat lah. Melainkan yang kalau perempuan yang tak boleh berpuasa, teruskan macam biasa. Untuk perempuan, saya ingin ulang balik. Untuk perempuan yang tidak boleh berpuasa, teruskan macam biasa dia punya pengambilan detox tu. Mana kata setiap 1 jam waktu siang. 10 kali waktu siang. Ataupun kalau sebab malam, sebenarnya malam hanya untuk orang yang berpuasa. Untuk orang yang tak berpuasa, untuk orang tua yang sakit yang tak puasa, ataupun orang yang ada sakit kronik yang dibenarkan berbuka, macam gastrik yang kronik, gastritis yang kronik. Jadi amalkan detox tu macam biasa, siang hari je. Sejam je, 10 kali. Tak perlu sampai buat macam orang yang berpuasa. Yang kes tadi tu 7-3 tu hanya untuk orang yang puasa. Okey. Jadi tamat satu bahagian pertama dari sudut 10 kali ganda keberkesanan dia, cara teknik untuk buat detox atau bulan puasa. Itu saya rasa tamat dah. Kita dah boleh berpindah kepada yang the next one, iaitu apa kelebihan-kelebihan dia yang kita nak sangat buat detox di bulan puasa ni. Pertama, kelebihan dia macam saya bagi tahu tadi, dia untuk penyembuhan penyakit ke, untuk membuang toksin ke, membuang apa-apa yang benda-benda yang beracun yang tidak dikendaki dalam badan ni, dia punya keberkesanan saya boleh kata 10 kali ganda daripada bulan-bulan biasa. Makna kata kalau penyakit tu dah lama dah tak pulih, dalam bulan puasa ni dia akan lebih cepat. Kadar nak pulih tu 10 kali lagi kecepatan dia berbanding dengan bukan bulan puasa. Okey. Itu yang pertama lah, kelebihan dibuat detox dalam bulan puasa. Yang kedua, dia akan melancarkan, memperbaiki kita punya sistem gastrointestinal tract kita, penghadaman kita. Penghadaman kita akan diperbaiki. Orang-orang yang ada penyakit berkaitan dengan usus besar ke usus kecil pun, dia akan perbaiki, akan selesaikan masalah tu kalau dibuat detox dalam bulan puasa. Apa contoh-contoh penyakit yang berkaitan dengan usus besar, usus kecil ni? Antaranya ialah macam sembelit, ada mengalami masalah sembelit, suka membuang air besar, ataupun irritable bowel syndrome, IBS. Itu antara penyakit-penyakit berkaitan dengan usus besar dan usus kecil lah. Dan ini amat memeritkanlah siapa-siapa yang alami sembelit, buasir. Siapa-siapa yang ada buasir kronik pun buatlah. Tolonglah buat detox dalam bulan Ramadan. InsyaAllah buasir kronik pun akan hilang. IBS akan hilang. Masalah sembelit, sukar membuang air besar pun akan pulih, akan hilang dengan izin Allah Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, detox yang dilakukan dengan betul, dengan baik dalam bulan puasa, dia akan meningkatkan metabolisme tubuh badan kita. Meningkatkan metabolisme tubuh badan kita. Orang yang tak sihat ni, salah satu punca orang yang tak sihat, jadi obes, jadi kembang badan ni ialah metabolisme. Metabolisme kita iaitu pembakaran lah. Proses pembakaran, nak bakar lemak, nak menukarkan makanan kita kepada tenaga dan sebagainya itu jadi slow down. Jadi segala tenaga yang patutnya diguna pakai ataupun bahan makanan yang dibakar tu menghasilkan tenaga diguna pakai, tapi tenaga tu disimpan.
disimpan sebagai lemak. Jadi itu yang akan menyebabkan badan kita jadi kembang. Dan untuk orang lelaki perut akan ke depan. Tak katakan siapalah. Saya sendiri pun biasa juga menghadapi masalah macam itulah. Dan dia on off. Sebab apa? Sebab kadang kita tak jaga makan, kita tak jaga exercise, dia akan kembang. Jadi bulan puasa ni azam kita buat detox ni, dia akan buang benda-benda ni dengan meningkatkan metabolisme. Bila metabolisme badan kita meningkat ke tahap yang seperti umur kita 20-an, umur 21, 22, waktu badan kita ramping, ada six pack waktu tu, itu yang kita nak. Jadi bila metabolisme kita ke tahap yang normal, dia meningkat ke tahap yang normal, itu yang kita nak. Jadi dia mudah segala-galanya, berpeluh, pemudah, tenaga akan digunakan dengan efisien, tak disimpan sebagai lemak. Ini kita makan apa pun, zaman umur kita 20-an tu, makan apa pun semua jadi tenaga dan semua akan digunakan, tak disimpan. Itu yang jarang kita tengok remaja yang umur 20-an ni buncit. Gemuk, kalau gemuk turunan tu lain cerita. Tapi kalau remaja ni biasanya susah kita nak jumpa. Yang umur 20-an susah nak jumpa buncit-buncit lah. Yang buncit-buncit ni pada orang yang umur 30-an, 40-an ke atas. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, okey, dia akan melancarkan peredaran darah kita. Ini penting. Detox yang dibuat dengan baik, dengan betul, ikut protokol yang betul, dia akan apa? Detox ni salah satu peranan detox, dia nak mencuci kita punya salur darah. Okey. Dia nak buang kerak-kerak, nak buang plak, nak buang dia panggil sebagai atherosclerosis, nak buang segala benda-benda yang menyumbat di kita punya darah, sedang ditunjukkan tu. Jadi bila salur darah kita bersih, darah akan jalan dengan lebih lancar. Bila darah boleh berjalan dengan lebih lancar, apa yang kita boleh harapkan? Organ-organ kita akan sihat. Jantung kita, paru-paru kita, buah pinggang kita, otak, lepas tu mata kita, semua akan jadi sihat. Okay, sistem reproduksi kita akan jadi sihat. Ini pun sebenarnya dia boleh membantu untuk orang-orang yang susah sangat dapat zuriat. Salah satu sebab mungkin dia punya darah tak lancar. Dalam perubatan naturopati ni, kita boleh tahu kadang-kadang dalam banyak keadaan orang susah nak dapat zuriat, terutamanya perempuan susah nak mengandung. Bila kita tengok balik dia punya badan, pertama obes, lepas tu kandungan kolesterol dalam darah pun tinggi, lemak pun banyak. Jadi confirm kalau dalam kes macam ni memang salur darah dia tak Hello. Okey. Sementara kita tunggu doktor untuk sambung ceritakan semula tentang kebaikan-kebaikan detox ni, kita layan dulu satu video. Boleh ke boleh? Kalau boleh, komen 81. Alright. Nak tengok masih fokus tak? Masih ada bersama dengan kita tak? Alright. Okay. Kita layan satu video dulu. Saya share sound. Ditetapkan pada hari esok. Man, tahun ni ayah nak Man puasa penuh. Tak ada alasan lagi. Ya, ayah. Man, puasa ke puasa yang ya? Tengok muka lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, Man. Bulan puasa ni lah kita belajar kawal nafsu kita. Negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari esok. Masuk ukur sebelum puasa. Elok je. Aiman, orang lain bulan puasa turun berat badan. Tak tambah lagi ke? Man kena diet lah. Aidilfitri lebih bermakna apabila diraikan dengan keserdahanaan dan keinsafan. Okey, doktor dah bersama dengan kita ke? Okey. Alright, saya serahkan semula kepada doktor. Dipersilakan doktor. Boleh dengar? Boleh. Dipersilakan doktor. Boleh dengar tak? Jelas. Jelas Doktor, boleh. Okey, yang tadi tu melancarkan darah kan. Kemudian dikaitkan dengan kesuburan dan sebagainya lah. Saya stop situ. Kemudian dia juga boleh meningkatkan terutamanya untuk kita yang dah berumur begini kadang slow. Kita punya memori pun slow. Nak berfikir pun jadi lemah, slow je. Nak fokus lagilah banyak hilang fokus. Susah nak fokus. Jadi bila kita buat detox dengan baik, dengan betul, dia akan meningkatkan kembali daya fokus kita, daya fikir kita dan juga daya ingatan kita, daya memori kita. Untuk ni terutamanya untuk orang yang umur 30, 40, 50 lah, 60. Jadi insya-Allah sebab apa? Sebab racun yang banyak dalam badan kita ni dia akan blok. Dia akan blok di saraf-saraf kita semua ni. Jadi itulah kalau kita cakap dia boleh jadi kita punya pun dah tak berhubung dah. Banyak neuron-neuron kita yang dah tak berhubung. Sel-sel otak tak berhubung. Untuk orang yang dah makin berumur, makin banyak benda-benda yang kita simpan dalam badan yang toksik. Dan majoriti toksik ni memang antara ciri-ciri bahan toksik ni dia akan blok. Dia jadi hijab. Contohnya. Nak mudahkan cerita, benda-benda begini dia boleh jadi hijab untuk kita. Jadi dengan kita buang benda ni, insya-Allah kita akan dapat balik daya berfikir kita, daya fokus kita, memori kita pun akan okey balik, insya-Allah. Lepas tu itu yang kelima, doktor. Okey, tak apa. Nampaknya doktor mengalami masalah internet lagi. Okay, tak apa. Kita layan dulu satu lagi video. Alright. Okey, kejap share. Boleh nampak tak skrin? Boleh nampak tak? Boleh super Syah. Alright, mantap. Nampak Syah. Allah, dengki betul lah internet ni. Saya tak faham lah. Okey, tak apa. Dengki betul. Okey, saya sambung cepat-cepat. Saya takut nanti hilang. Okey, silakan doktor. Tingkatkan kembali daya fokus, daya fikir, daya memori. Dan juga yang keenamnya, dia akan menguatkan kembali kita punya sistem imun. So dalam keadaan sekarang ni, ini yang kita perlukan. Dalam musim fasa pandemik, endemik ni kita perlukan imun sistem. So sistem imun badan kita akan kembali meningkat ke tahap yang normal, ke tahap yang asal kita lah macam mana. Okey. Dan juga yang terakhirnya, yang ketujuhnya dia akan menyeimbangkan kembali fungsi pelbagai hormon. Hormon-hormon dalam badan kita. Hormon-hormon dalam badan kita ni, manusia ni antara entiti yang penting dalam badan kita ialah hormon. Hormon, antara hormon yang kita nak, hormon gembira, hormon nak ceria, hormon untuk kita rasa seronok lah, happy lah, serotonin lah, macam-macam lah kalau kita baca. Jadi
detox yang betul ni dia akan mengeluarkan kembali melancarkan kembali pengeluaran hormon-hormon yang baik untuk badan kita dan juga hormon-hormon yang diperlukan ketika kecemasan, ketika kita sedih, hormon untuk nak merehatkan badan kita, nak menidurkan kita. Ada orang tak boleh tidur sebab masalah tak seimbang dari sudut hormon. Ada orang jadi badan jadi obes sebab masalah hormon. Ada orang selera makan tak berapa ada sebab hormon. Ada orang susah nak tidur sebab hormon dan sebagainya. Jadi dengan kita buat detox ni dia akan selesaikan masalah tu. Dan kita akan lihat perubahan itu berlaku pada diri kita. Itu 7 yang disebutlah. Sebenarnya banyak lagi kelebihan-kelebihannya. Dia akan sistem pernafasan kita. Memang ditulis internet pun unstable. Sistem pernafasan kita akan jadi lebih baik selepas dibuat detox dengan betul. Setelah sebulan-bulan puasa, tuan-tuan perempuan akan tengok. Dan juga segala urat kita, saraf kita, otot kita akan lebih relax, akan lebih connected bila kita buat detox dengan baik. Jadi penyakit-penyakit saraf pun akan pulih, sakit-sakit sendi pun insya-Allah akan pulih, dan apa-apa sakit yang berkaitan dengan muscle spasm, kekakuan otot dan sebagainya pun akan pulih dengan izin Allah Taala. Jadi tak hairan berpuasa satu hal. Lepas tu kita buat detox lagi dengan betul, dengan lengkap, sebulan bulan puasa. Setelah puasa, tuan-tuan perempuan yang tak pernah buat detox dikombinkan dengan puasa, nanti bagi tahu saya balik. Siapa-siapa yang ambil peluang nak buat detox bulan puasa ni, setelah 1 bulan berpuasa dan berpuasa dengan betul, mana kata bukan malam pun makan begitu banyak, sama juga macam hari-hari biasa, itu tak jadilah. Dia mesti makan pun sekadarnya saja. Itu syarat, itu prasyarat untuk nak berjaya mendapat kesan detox dan kesan puasa tu. Kita combinekan dia dan tengok setelah hari raya, selepas hari raya bagi tahu saya apa yang tuan-tuan perempuan rasa upgraded, benda-benda yang dah upgraded dalam diri kita. Sebelum ni memang dah teruk, dah nak condemn dah. Contohnya apa? Contohnya itulah memori kita. Lalu dah lupa dah. Tapi selepas bulan puasa, setelah buat detox dengan baik, jarang dah lupa. Itu satu testimoni yang boleh diberitahu nanti. Sebelum ni susah betul nak membuat air besar, jarang membuat air besar, sembelit yang panjang, masuk toilet sampai 1 jam, 1 jam setengah. Susah nak membuat air besar. Bagi tahu saya setelah buat detox bulan puasa, tengok apa perubahan dia. Ini siapa-siapa yang buat dia akan dapat. Itu je cerita dia. Siapa yang tak buat dia tak dapat. Dia tak dapat kesan tu. Sebab apa? Sebab setiap kita ni ada masalah masing-masing. Doktor sendiri pun, siapa sendiri pun memang ada penyakit masing-masing. Tak ada orang yang perfect, tak ada sakit apa. Tak ada, memang tak ada. Setiap manusia ni dia akan ada penyakit masing-masing. Ada masalah masing-masing. Okey. Jadi kita kena apa masalah yang kita ada, kita kena rawat. Tak ada orang lain dah nak bantu rawat. Dan salah satu cara nak rawat, permulaan untuk rawat pelbagai penyakit yang ada dalam diri kita ialah detox. Saya selalu bagi tahu kat pesakit saya dan orang ramai. Dan untuk yang orang sudah kena vaksin, sebenarnya lebih-lebihlah lagi wajib detox. Sebab apa? Sebab saintis bagi masa 2 tahun, 5 tahun atau 10 tahun saja. Okey. Saintis ni bukan saya cakap, ini saintis yang dah duk kaji-kaji pasal keburukan vaksin ni, dia orang bagi tempoh 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kalau siapa-siapa boleh survive dalam tempoh 2 tahun, tunggu 5 tahun. Dia boleh hidup lagi 5 tahun, tunggu 10 tahun. Itu saja yang profesor di luar negara bagi tahu. Dia orang dah kaji, dia orang dah estimate dah jangka hayat orang yang ambil vaksin ni, yang ni inject vaksin eksperimental ni, itu je. 2, 5, 10. Cuba cek kalau
takutlah saya salah fakta, tapi itulah yang diberitahu. Jadi kita tak mahu kita mati, kita meninggal dunia sebabkan vaksin. Tak payah, janganlah. Biarlah kita mati sebab lain. Biarlah kita mati sebab lain. Kita tak mahu sebab cederaan vaksin ni. Sebab apa? Sebab hidup kita ni berharga, banyak benda lagi kita nak buat. Okey, saya rasa saya stop di situ. Nak menerima kalau ada soalan-soalan. Boleh on mic, boleh tanya terus. Senang sikit. Okay, sekarang kita adakan sesi Q&A. Bagi siapa yang nak bertanyakan soalan, boleh tanya soalan di ruangan komen kita, ruangan chat kita, atau boleh bertanyakan di ruangan komen di Facebook Live kita lah. Dan kita akan bacalah sekiranya ada apa-apa soalan. Alright. Okay, so sementara kita tunggu soalan tu, kita layan dulu video lah. Alright. Boleh ke doktor? Boleh. Oh, mantap doktor. Okay. Boleh nampak skrin Yeah. You were ahead of the curve prior to the beginning of this pandemic. Where would you assess where we are today in beating COVID-19? Well, sadly, the virus itself, particularly the variant called Omicron, is a type of vaccine. That is, it creates both B-cell and T-cell immunity. And it's done a better job of getting out to the world population than we have with vaccines. If you do sero surveys in African countries, you get well over 80% of people have been exposed either to the vaccine or to various variants. And so, what that does is it means the chance of severe disease, which is mainly associated with being elderly and having obesity or diabetes, those risks are now dramatically reduced because of that infection exposure. And, it's sad. We didn't do a great job on therapeutics. Only here, 2 years in, do we have a good therapeutic. Vaccines, it took us 2 years to be in oversupply. Today, there are more vaccines than there is demand for vaccines. And, that wasn't true. And next time we should try and make it, instead of 2 years, we should make it more like 6 months, which certainly, some of the standardized platform approach. Okey, itu saja daripada Syah. Okey, dekat ruangan komen, doktor, kita ada satu soalan daripada Tuan Zarimi. Ada kemungkinan tak kita detox boleh demam? Soalan ni dah pernah bertanya dah. Okey. Ada. Memang ada. Memang ada. Kalau siapa yang demam pun, hadaplah demam tu dengan gembira, dengan tenang. Sebab itu salah satu cara badan dia nak rehatkan. Sebab waktu detox ni dia nak guna banyak tenaga. Detox ni dia satu task yang perlu dibuat oleh badan yang memerlukan tenaga yang banyak sebab dia nak keluarkan benda beracun. Dia mesti bekerja. Dia mesti guna tenaga untuk keluarkan. Jadi salah satu healing crisis yang boleh berlaku ialah demam. Demam tu dia memberitahu badan untuk satu, memang dia nak shutdown lah. Yang kedua, memang ada benda-benda asing yang ada tu akan dikeluarkan. Mana kata yang duk menyorok kat mana-mana tu dia akan keluarkan. Pun boleh jadi demam dalam proses tu. Bukan setakat serangan virus, serangan kuman je badan boleh detect boleh jadi demam, bukan. Tapi kalau nak keluarkan benda-benda yang menyorok dalam badan yang badan tak boleh detect pun dia boleh jadi demam. Okey. Ini saya perhatikan dah lama. Dia demam tu untuk apa? Untuk nak bagi badan kita relax. Badan kita berehat. Dia nak gunakan tenaga badan tu untuk nak buang. Nak buang benda-benda toksik tu. Kalau vaksin ada graphene oxide, yang dia nak buang graphene oxide. Yang orang nak bising-bising pasal graphene oxide lah. Ada titanium lah. Ada aluminium lah. Ada mercury lah. Ada virus lah katanya, ada virus
herpes zoster lah, ada virus HIV lah, apa benda lah. Nak keluarkan virus-virus daripada vaksin, nak keluarkan graphene apa segala tu pun dia memerlukan yang banyak untuk keluarkan. Jadi demam boleh jadi salah satu gejala penyembuhan, healing crisis. So jangan takut, jangan bimbang. Tenang saja, sebenarnya tak perlu makan ubat pun. Untuk yang demam disebabkan oleh healing crisis, tak perlu makan ubat pun. Bertenang, banyakkan minum air kosong, banyakkan mandi. Dan saya biasa ajar pesakit saya mandi daripada kaki, jerus, naik ke kepala. Bukan siram daripada kepala, tak mau. Dia mesti daripada kaki, siram perlahan-lahan, naik ke perut, naik ke pinggang, naik ke perut, naik ke dada, ke leher, baru ke atas. Jadi itu cara nak keluarkan apa. Dan pastikan kita punya kepala temperature kita okey lah. Mana kita kena ada tuala basah, kalau agak panas di bahagian kepala. Itu biasa. Cara alami lah nak Dr. Rosni nak tanya, saya ada dua soalan lah. Yang pertama, kalau macam first round detox ni, memang kita kena berbekam juga ke ataupun kita boleh tidak berbekam? Itu yang pertama. Yang kedua, ada kawan lah dia kata, detox ni ada macam-macam cara dia kata, bukan 1-2 cara saja. Yang biasa dia buat adalah dia green detox, they blend all those green plants kan, so that is a detox juga dia kata, betul kata gitu. Tapi what makes a difference between yang the formula yang doktor buat dengan yang macam detox biasa tu? I believe there are lots of orang kata formula ataupun means untuk human ni detox badan dia. Ada juga certain kawan kita ni kata the body itself can detox kata, kenapa you nak guna something outside untuk detox the body, because our body is genius enough to do dia punya function. Terima kasih doktor. Ada berapa soalan tadi tu? 3 soalan ni? Ada 10 soalan doktor. Okay. Yang pertama, detox tu memang yang terbaik setelah detox buat bekam. Dia kan saya beritahu setelah tamat satu set detox buat bekam. Lepas tu start balik buat detox, ujung bulan dah habis set kedua buat lagi bekam. Okey. Dia bekam mesti setelah dah selesai detox tu. Okey, soalan yang kedua tadi tu. Soalan kedua saya lupa. Apa dia soalan kedua? Yang ketiga. Kedua, apa beza detox yang doktor formulakan dengan detox yang lain yang kononnya natural detox? Okey, dia betul detox dia ada macam-macam jenis macam yang detox ada pemakanan, ada makanan dan pemakanan tertentu pun memang boleh jadi detox Itu saya tak nafikan, saya tak pernah nafikan detox kaedah-kaedah yang dibuat menggunakan formula lain, tak ada masalah, boleh dibuat Dan ada yang mengatakan kenapa badan kita perlu ambil sesuatu untuk detox, bukankah badan kita genius enough untuk detox badan, untuk detect. Dia masalah dia bukan sebab badan kita tak mampu. Okey, badan kita dah diracuni. Itu isu paling besar. Bila badan kita penuh dengan racun, diracuni dah berzaman-zaman dengan pelbagai makanan, asap kilang, asap kenderaan, apa semua tu dengan vaksin yang daripada kecil, masuk semua tu racun. Dan ini semua jadi hijab, saya beritahu. Ini semua jadi hijab, dia blok. Jadi badan kita memang asalnya boleh mendetox. Tapi bila kita dah ambil macam-macam benda yang racun, dia akan suppress. Dia akan suppress keupayaan kita untuk self detox. Jadi kita perlukan sesuatu yang dimasukkan dalam badan kita, diambil untuk nak bagi tahu kepada badan kita, hey, you need to do detox. Okay? Nak bagi tahu
ada racun ini, ada racun itu, ada racun ini di badan, di organ mana ada racun. That's why kalau tuan-tuan apa-apa perasan, detox nombor satu saya general. Itu formula general. Mana kata daripada ujung rambut sampai ujung kaki dia akan cover. Tapi dia buat sikit-sikit lah kerja. Okay? Detox nombor 2 saya fokus kepada gastrointestinal tract. Okay? So ini dia akan cerita kat otak kita, GI tract kita memang ada masalah. Okay? Barulah otak kita akan sedar dan akan force segala sistem yang berkaitan dengan gastrointestinal tract kita untuk nak buat kerja detox, detox. Dan detox nombor 3 saya, dia fokus kepada liver and kidney. Okay? Ini akan detox tu bila diambil, dia akan beritahu ke otak kita yang kidney dan juga liver kita perlu detoxkan, perlu dibersihkan dulu, perlu dibuat clean up. Okey. Jadi inilah perbezaan di antara formula saya dengan yang lain-lain buat dalam bentuk jus lah, apalah pemakanan. Itu memang dah pemakanan. Pemakanan ni ada yang dia takes time dan dia memang kena amal dalam jangka masa yang panjang, yang lama. Sebab apa? Sebab bila pemakanan dia masuk dalam perut, dia terus ke perut. Perasan tak? Dia ambil jus ke apa, dia masuk dalam perut. Masuk dalam perut, berapa persen sangat yang akan boleh berfungsi sebagai detox? Tak banyak. Sebab apa? Sebab dia melalui asid perut, dia melalui pelbagai lapisan. Okay? Dan detox saya tak melalui perut. Dia bypass. Itu pasal saya suruh spray bawah lidah. Spray bawah lidah. Spray bawah lidah dia akan terus masuk ke dalam saluran darah kita, terus akan ke otak, terus akan buat kerja detox. Jadi kalau nak compare dengan yang makanan herba macam-macam yang detox tu dia masuk dalam perut, saya boleh katakan sebab itu pun saya dah pernah buat. Saya dah pernah buat jus detox, saya dah pernah rawat menggunakan jus detox sakit saya, dan bila saya compare yang keberkesanan dia 20%, dia sekitar 20% saja. Manakala yang bila kita formulatekan khas menggunakan homeo naturopathy ni, spray bawah lidah, dia punya keberkesanan dia boleh pergi lebih daripada tu. 80%, 90% dia punya effectiveness dia ataupun efisiensi dia, degree of efficiency dia akan meningkat, boleh sampai ke 80-90%. Dia punya fungsi detox dia. Berbanding dengan makanan yang kita masuk dalam badan, jus ke, minyak ke, apa ke, memang dia masuk. Tapi berapa banyak yang akan diguna pakai untuk berfungsi sebagai detox, itulah lepas tolak dia dah dirosakkan oleh jus gastrik, oleh asid perut kita, apa segala yang berjaya diserap oleh badan masuk ke dalam darah. Itulah sebenarnya yang akan berkesan. Yang lain-lain yang masuk dalam najis tu, minta maaf, itu yang dibuang lah. Okay? Yang dibuang memang tak dapat bantu kita untuk buat detox. Melainkan mungkin dia akan melancarkan pembuangan air besar lah. Kalau yang dalam bentuk fibrous ni, fiber yang masuk tu, jus ada fiber, dia membantu membersihkan, melancarkan pembuangan. Itu betul. Itu betul. Tetapi kalau nak compare, saya dah pernah compare benda ni. Memang dia ambil masa yang lama dan juga percentage dia tu dia kecil saja keberkesanan dia berbanding dengan yang kita betul fokus untuk detox, dan apa-apa remedi saya bagi tu memang dia dah trigger dah. Untuk botol 1 tu memang ada bahan-bahan dia, ini trigger untuk general detox. Okey. Dia bagi signal ke otak kita untuk buat general detox, tapi sikit-sikit lah. Dia ini bukan doktor pakar, dia doktor general lah, GP je, general practitioner, tapi dia rawat semua. Bila makan nombor 2, detox nombor 2, baru dia very specialist. Dia akan fokus kat gastrointestinal tract kita. Yang ketiga, liver and kidney kita. Sebab apa? Sebab apa saya cakap general GIT kita dengan liver, kidney? Sebab inilah bahan-bahan, inilah sistem badan yang perlu dibersihkan, perlu dibuat detox. Bila ini semua bersih, badan kita akan sihat. Secara teorinya akan sihat dan secara praktisnya pun kita memang akan sihat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya boleh jawab lah.
apa beza detox saya dengan detox yang ada yang lain lah. Dan satu lagi, sebelum tu saya lupa, detox homeonaturopati ni ataupun homeopati ni memang dah disahkan, diiktiraf oleh WHO. Saya pernah baca ada paper dia, ada pernah dah dipublishkan paper. WHO sendiri iktiraf ramuan remedi yang digunakan dalam homeopati, homeonaturopati ni ialah memang betul-betul selamat. Okey. Sebab apa? Sebab dia tak ada apa-apa, tak ada benda-benda, tak ada bahan kimia dalam bentuk crude, dalam bentuk kasar yang boleh meracuni badan kita. Dia nak rawat kita, dalam masa sama dia meracun kita. Itu kita tak mahu sebenarnya. Tapi itu ada banyak di dalam herba-herba. Ada banyak di dalam drug, dalam bahan kimia lain yang digunakan untuk tujuan buat clean up. Itu memang ada. Tapi dalam homeopati dia tak ada benda-benda begitu. That's why dia selamat. Diiktiraf sebagai bahan yang selamat sebab apa? Sebab tak ada jasad. Tak ada chemical compound, tak ada. Kalau kita pergi buat profiling memang tak jumpa. Melainkan kalau saya masukkan bahan-bahan crude di dalam itulah. Saya masukkan ekstrak yang crude memang boleh didetect. Tetapi selain daripada yang saya masukkan yang crude memang tak akan dapat didetect. Sebab apa? Sebab selain itu dia adalah dalam bentuk cuma nanopartikel. Dan nanopartikel inilah yang boleh mendetok, boleh membuang keluar bahan-bahan nanopartikel lain. Nanopartikel itulah yang ada dalam vaksin. Okay? Itu secret dia. Kenapa boleh detok ramai pesakit-pesakit yang mengalami kecederaan vaksin. Sebab apa? Sebab saya pun nanopartikel, bahan-bahan dalam vaksin pun nanopartikel. Bila nanopartikel, bertemu nanopartikel memang boleh lawan lah. Tapi kalau kita masuk yang benda yang bukan nanopartikel, dalam bentuk herba, akan cuba nak detok, nak buang benda nanopartikel, hampir mustahil. Itu yang dia orang try and error, sakit juga lah sekali, mati juga. Bila saya cadangkan guna detox ni tak mau. Kita dah kaji, kita dah buat ni berdasarkan pengalaman lama, pengalaman mendetox yang pesakit yang sebenar. Bila saya bagi tahu, dia orang tetap juga, tak apalah, tak payahlah guna detox, saya minum air kelapa je, Tak sampai 2 bulan meninggal. Bukan orang lain, orang yang dekat dengan saya juga, saya kenal. Kita cakap gunalah detox, tapi dia tak mau. Dia nak guna air kelapa lah, nak makan ubi itulah, ubi ni lah, daun itu, daun ini, buatlah. Tak keluar bahan-bahan nanopartikel racun, tak keluar. Last kali mati kena heart attack itu je. Kesian. Saya cuba nak tolong. Tapi alhamdulillah yang dengar kata yang buat detox, yang dah alami kesan buruk vaksin yang teruk pun sampai tangan ni dah keluar cahaya. Yang paling teruk kes dia tangan keluar cahaya. Isteri dia pun terkejut. Waktu pagi je, asal subuh je bercahaya tangan dia. Lepas buat detox, alhamdulillah sekarang hidup dia lagi, sihat sampai sekarang. Itu testimoni yang real. Pesakit itu sendiri pun mengaku di Facebook. Saya tengah buat live, tiba-tiba dia mencelah, dia kata dia dah okey dah. Sekarang duk update dia sihat walafiat dah. Itu warga dia, itu orang kita yang duduk di Singapura, di kerja sana. Dia tu paling teruklah, satu family dia semua jadi magneto. Anak-anak dia semua rambut boleh tertarik dengan benda-benda ni. Asal pegang selimut pun, selimut boleh lekat dengan rambut, dengan badan. Dia kuat dia punya elektrostatik semua tu. Padahal bapak dia kena vaksin. Tapi itu cukup kuat, satu keluarga kena. Ini kes yang real lah. Sampai berapi lah, bercahaya lah tangan. Dan dah sakit sangat. Dia sakit kepala tu memang nak pecah kepala dan macam dia kata nak habislah nyawa dia. Dia dah buat bekam, dah buat macam-macam. Tapi sebenarnya Allah tak izinkan. Sebab benda yang masuk tu memang racun betul. Nanopartikel dah mungkin dah pergi ke sel yang paling dalam. Bekam memang saya pun buat bekam. Saya pun praktis bekam. Tapi kita tahu bekam ni dia buat waktu bila kena buat bekam kita tahu. Dan teori bekam pun kita faham. Kalau benda yang dah masuk ke dalam, sel yang dalam, memang tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Dia mesti menggunakan satu bahan lain untuk tarik dia keluar dulu ke bawah kulit. Baru pergi ambil kad, cucuk-cucuk, tarik keluar. Sebab apa? Benda racun ni yang tak boleh keluar melalui air kecil, tak boleh keluar melalui peluh, dia akan berkumpul di bawah kulit kita.
Kalau tak keluar juga dia akan jadi bisul, dia keluar pecah jadi bisul. Jadi jerawat, pecah, keluar. Berdarah, nanah. Itu cara badan nak keluarkan. Kalau kita berbekam, dia tak jadi bisul. Dia akan keluar melalui darah bekam. Itu baru. Okey, terima kasih doktor atas perkongsian tadi. Maaf mencelah. Okey, kita ada 10 minit lagi. So, sebelum sesi kita tamat. So, Syah nak share sikit tentang berita gembira lah. Alright. Okey, kejap Syah share screen. Yang mana untuk pengetahuan semua, kita orang dah boleh dapatkan Bayu Detox ataupun anti-infeksi ataupun nak beli apa orang kata homeopathic killer secara self pick up ataupun dapatkan di post daripada Sabah sendiri, right? So macam mana nak dapatkan self pick up ni? Macam mana kita nak buat self pick up? Okey, kalau kita nak buat self pick up, kita pergi dekat Shopee. Kemudian kita pilih bioterapi Bayu di Sakinah Center Sabah ni. Kemudian kita boleh pilih self pick up dekat sini. Alright, dan kita boleh self pick up di Sakinah Center dekat Sabah. Alright. Okey, kalau nak jimatkan kos shipping ataupun penghantaran, kita boleh je dapatkan minta untuk ship daripada Sabah ke Sarawak. Sebab apa? Kalau ship daripada Sabah, kos dia akan lebih murah lah berbanding ship daripada HQ ke Sarawak. Alright. So cara-cara dia Syah akan share sikit lah. Alright. So ada dalam 8 minit lagi. Okay, contohlah kita nak, katakanlah kita duduk dekat Kuching Sarawak, okay, ataupun Maludam ke okay, kita pilih kita nak post daripada Sabah. Sebab kalau kita post daripada HQ mahal. So kita post daripada Sabah. So kita pilihlah Bayu Detox ni ship from di Sakinah Center Sabah ni. Alright, kita add to cart. Kemudian kita just place order macam biasa, proceed. Okay, tekan agree, masukkan maklumat detail kita, nama, nombor telefon, location self pick up ni, pilih Bayu Sabah, Bayu di Sakinah Center. Alright, pick up date ni boleh masukkan apa-apa date pun tak apa. Alright, yang ni tak kisah. Okay, lepas tu submit macam biasa. Alright, kita dah submit. Untuk yang self pick up boleh boleh ambil dekat di Sakinah Center, tapi untuk yang nak ship daripada Sabah ke Sarawak ke, Sabah ke Sabah ke, alright, just masukkan alamat dekat sini je. Just paste kat alamat tuan-puan dekat sini, alright. Lepas tu buat pembayaran macam biasa. Okay, kemudian boleh pilih lah, tambah lah sikit macam JNT ke ataupun nak post laju ke, boleh tambah lah dekat sini. Alright. Kalau macam serta tempat dia tak nak cover JNT, okay, boleh type kat sini post laju. Sertakan sekali dengan alamat lah. Okay. Alright. So itu saja daripada Syah. Ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan self pick up ataupun delivery daripada Sakinah di Sakinah Center ni? Labuan biasanya dia akan minta guna pos laju sebab dia orang memang ada masalah dengan JNT. Ada apa-apa soalan ke berkenaan dengan ni? Tapi untuk produk detox sahaja kan, produk lain takkan? Untuk produk terapi saja, betul. Kiranya detox, homeopathic killer, anti-infeksi boleh dapatkan daripada di Sakinah Center lah. Alright, dengan stiker Bayu bersertakan dengan Bayu Trust sekali lah. Alright. So kiranya kalau ship daripada Sabah dia akan murah lah berbanding ship daripada HQ. So kita nak bantu seramai-ramai yang boleh untuk dapat akses kepada produk Bayu Detox ni. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya serahkan semula kepada Anis untuk teruskan dengan penutup majlis. Anis, dipersilakan. Okey, baik. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Prof. Madia Dr. Rosni atas
yang sangat baik pada malam ni, di mana betapa banyak kebaikannya apabila kita berdetox sepanjang bulan Ramadan ni. Dan seperti yang diberitahu oleh Prof sendiri, kesannya lebih efektif dan lebih berkesanlah. Jadi marilah kita sama-sama untuk berdetox, untuk menjadi lebih sihat dan lebih bertenaga, bukan saja pada bulan Ramadan dan untuk sihat yang secara berpanjangan. Okey, baiklah, saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada sesi kita pada malam ni. Semoga perkongsian pada malam ini dapat memberikan manfaatlah kepada semua rakan-rakan Bayu. Jadi masa pun ada lagi beberapa minit. Okey, so kita tutuplah majlis ini. Saya tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum bersurai, Farah nak announcement di mana untuk next week kita ada buat pengisian Ramadan pada hari Jumaat 9 malam. Jadi kita boleh hadir beramai-ramai lah. Platform kita masih di dalam komuniti. Okey, itu saja. Selamat malam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Salam. Ambil gambar. Ada di sesi ambil gambar. Okey, so semua sekali boleh on camera untuk kita bersama-sama akhiri sesi kita sebelum Super Shah onkan lagu dia. Okey, jom. Okey, semua boleh on camera. Saya nak ambil gambar ni. Okey. Yang lain semua on camera. Okey, Tuan Yusof, Tuan Haizat, Tuan Khairul, Tuan Bakar Osman, Puan Nur Zakiah, Puan Siti Rahmah, Puan Iman, Puan Siti Rokiah, Kak Haslinda, Puan Zarimi, Tuan Akmal, Puan Huda dan Cik Fatiliana. Boleh on camera ke bersama-sama kita untuk kita akhiri sesi kita yang masih berbaki 3 minit ni? Boleh ke sebelum kita akhiri betul-betul sesi kita? Okey, Farah nak snap gambar dulu. Okey, dengan kiraan. Okey, sekejap. Saya bagi masa untuk wanita-wanita dalam ni pakai tudung lah. Selalunya kalau lelaki dia terus dia on camera terus. Kalau perempuan dia kata, mana tudung? Lala kan ambil je apa kain yang ada kat tepi dia. Okey, thank you Puan Huda. Terima kasih. Yang lain bersama dengan kita untuk sesi malam ni. Selepas ni sesi kita insya-Allah pada bulan Ramadan tu kita akan buat pengisian juga, tetapi masih dalam perancangan. Okey, baiklah. Okey, jadi Farah assume yang lain tu tidak bersama dengan kita lah untuk on camera . Okey, baiklah. 1, 2, 3. Okey, one more. 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih sangat-sangat ribuan terima kasih atas perkongsian ni Dr. Muhammad Rosli dan juga Puan Aisyah. Itu saja untuk malam ni. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi.
Bacakan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Okey, baik semua. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.